السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya. Allahumma salli ala sayyidina. Ya, Wan. Ayam lawak. Ha? Baik, baik. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. Mari kita membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah bulanan kita seperti biasa. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ke-39, muka surat 89. Penzina muhsan direjam dengan batu sehingga mati. Muhsan maknanya yang dah kahwin. Kemudian dia merdeka, berakal,
Ada 4 syarat dia lah. Berkahwin, bersetubuh, pernah bersetubuh. Kahwin saja tak setubuh lagi, tak jadi muhsan. Kahwin, bersetubuh, berakal, baligh. Dah baligh, berakal, bersetubuh, maka orang macam ni kalau sabit kesalahan zina, dia akan dijatuhkan hukum rejam. Rejam dengan batu kecil-kecil tu, batu kerikil, sehingga mati. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan min Aslam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahaddathahu annahu qad zana fashahida ala nafsihi 4 shahadatin فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن رواه البخاري ومسلم. Artinya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma, dua-dua sahabat, Jabir dan ayahnya sahabat, radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya seorang lelaki dari Bani Aslam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu mengaku berzina dan lelaki itu bersaksi atas dirinya sendiri dengan 4 kali penyaksian, pengakuan. Lelaki itu sebut asyhadu billah 4 kali. Asyhadu, aku bersaksi, billah, dengan nama Allah, anni qad zanaitu, anni sesungguhnya aku, qad zanaitu sungguh aku pernah berzina. Dia ulang 4 kali pasal dia tak ada 4 saksi. Zina ni dia kena 4 saksi. Oleh kerana dia tak ada 4 saksi, dia mengaku dengan 4 penyaksian, menggantikan 4 orang saksi. Nabi tak terus jatuh hukum. Nabi nak tengok kesungguhan dia, Nabi nak tengok akal dia. Nabi kata boleh jadi kamu hanya pegang, boleh jadi kamu hanya peluk dia, boleh jadi kamu hanya cium dia. Nabi bagi peluang untuk dia tarik balik. Zina ni kalau mengaku, boleh tarik balik. Kemarin kata berzina, hari ni buat kenyataan terbaru, U-turn. Orang lain panggil U-turn, boleh. Dalam bab-bab lain tak boleh. Kita mengaku ambil duit orang, kemarin mengaku, hari ni dok pula dah, bayar. Kena bayar. Harta kalau mengaku kena bayar, sabit kesalahan atas pengakuan tu. Zina boleh tarik balik. Nabi memberi peluang untuk dia tarik balik. Nabi buat andaian, kamu pegang ni kot, dok zina. Peluk kot, peluk saja, dak zina tu. Cium je kot, dak zina. Abika junun, hang gila tak? Cek dulu. Takut zina dalam keadaan gila tak kena hudud, kena ta'zir aja. Abika junun, ada penyakit gila ke? Tak gila, waras. Dia main ikut depan, Nabi beralih ke belakang. Dia main ke belakang, Nabi beralih ke kanan. Dia main pula belah kanan, Nabi kiri. Tak mau layan. Sebenarnya dalam Islam ni bukan nak hukum, tapi nak cegah. Cegah tu yang penting. Sebab tu Quran dia bukan kata jangan berzina, jangan dekati zina. Maka pencegahan dia tutup aurat, tak bagi minum arak. Kadang-kadang minum arak mabuk, dia pergi berzina dalam keadaan tak sedar. Pencegahan dia Allah suruh tunduk pandangan, jaga pandangan. Ada ayat kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Habaq kau orang beriman, hendaklah mereka merendahkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Dan ada ayat kullil mu'minat, habaq kau orang perempuan sama, yaghdudna min absarihinna. Nepa pun kena merendahkan pandangan. Saya tak jaga mata ni yang berzina. Tengok ni dia terangsang. Jumpa pula kekasih ni dengan lelaki hak macam tu juga.
Hak perempuan pun serupa, hak lelaki pun serupa. Duk tengok benda-benda macam tu. Dia sampai tahap jadilah zina. Allah kata hak lelaki kena jaga pandangan, hak perempuan kena jaga pandangan. Ufu, jadilah orang yang baik. Nanti kamu dapat anak-anak perempuan jadi baik-baik juga. Ni mak pun teruk, pak pun teruk, melahirkan zuriat yang teruk. Ufu ta'ifa nisa'ukum. Kalau hampa baik, hampa akan dapat anak-anak perempuan, anak-anak lelaki yang baik. Terjaga maruah. Ramai tak dah kahwin lagi dah melakukan hubungan. Dia jadi macam orang kafir. Orang kafir dia try dulu. Kena gaya baru kahwin. Na'udzubillahi min zalik. Jadi dalam Islam ni dia banyak cegah, tutup kono, tutup kono ni. Perkara-perkara yang membawa kepada zina tu dilarang. Jangan dekati zina. Tu Islam tak bagi orang perempuan pakai gelang kaki, jalan hentak, ada loceng pula, haram. Tarik perhatian lah. Jalan kening sampai orang dengar, orang cari. Islam tak bagi orang perempuan pakai perfume yang terlampau wangi. Kalau main dekat, bau sikit-sikit wangi tu tak apa lah. Dia pun nak wangi juga. Ni dari jauh, naik bas pintu belakang, driver duduk depan boleh bau. Dahsyat tau. Dia sombok dia lintas tu bau. Setiap hidung yang bau tu dikira berzina dengan dia. Bukan makna lelaki tu salah, perempuan tu lah salah. Pakai wangi-wangian yang melampau-lampau, menggoda, tak tutup aurat, ketat, tu semua tu hala kepada zina. Dia mula zina mata, zina hidung, cakap, berjanji, berjumpa, mula duduk jauh-jauh, duduk renggang-renggang, betul duduk rapat-rapat, pegang-pegang, lama-lama jadi. Nabi kata tak akan duduk dua-dua orang, lelaki perempuan, melainkan ada yang ketiga, syaitan. Ma khala rajulun bimra'atin, laki dengan perempuan, kedai makan ke, taman bunga ke, duduk belakang pokok ke, kalau dua orang, laki perempuan, hak halal kahwin tu, Nabi kata jangan hampa nampak dua, hampa kena nampak tiga. Tiga sekok lagi tu setan ada. Tipu apa kau? Berdua-duaan, bertiga. Bahasa kita berdua-duaan lah. Khaluat, berdua-duaan. Laki perempuan yang bukan mahram, bukan haram nikah. Tak haram, dia pun nak nikah boleh. Nikah. Mereka berdua-duaan. Ada yang ketiga. Kalau Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar duduk dalam gua, Nabi kata kami bertiga. Allah. Hak ni berdua-duaan ni setan lah ketiga. Jadi Islam sebenarnya dia bukan nak hukum, dia cegah, pencegahan lebih baik. Cegah. Jangan dah terlanjur tu, Nabi pun malas lah nak hukum, pasal berat hukum ni sampai mati. Tapi dia bersungguh-sungguh bertaubat. Taubat ni yang terbaiknya bukan cerita ke orang. Taubat yang terbaik ialah kahwin dengan perempuan tersebut, bertanggungjawab. Tu taubat. Tak payah cerita, tak payah viral. Tapi sahabat Nabi ni, mereka ni macam pelakon lah. Lakonan itu tidak akan lengkap kalau tak ada yang mengaku. Dia tak ada yang kena rejam. Allah Ta'ala dah buat, mereka ni mengaku supaya hukum rejam tu, macam mana cara baling batu, batu besar mana semua, bukan hanya teori tapi amali. Orang boleh nampak Islam tu lengkap. Ada hak kena lah. Tidak sembang saja. Rejam, seorang pun tak kena. Dua orang kena rejam zaman Nabi. Dua-dua mengaku. Seorang lelaki dari Bani Aslam, seorang lagi perempuan dari Bani Ghamidiyah orang panggil dia. Ini Ma'is. Bukan mereka dua berzina tak? Tak tahulah. Nabi tak tanya pun hang berzina dengan siapa. Hak ni nama Ma'is.
Ma'is Al-Aslami. Setelah beberapa bulan mengaku pula seorang perempuan mengaku berzina. Nabi tak pernah rosek tanya, hang zina dengan siapa? Nabi nak pelepah. Dia kata, gila kot? Dia tak gila. Dan lelaki itu bersaksi atas dirinya sendiri, asyhadu billah anni qad zanaitu. Dia mengaku macam tu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk menjatuhkan hukuman rejam ke atasnya. Kat mana ni? Kat Masjid Nabawi luar. Lah ni ada masjid luar Masjid Nabawi, Masjid Ghamamah. Masjid yang Nabi semayang minta hujan. Dulu kat masjid, dulu padang. Kawasan tu juga Nabi semayang raya puasa, raya haji, semayang jenazah. Lalu dia buat masjid, nama Masjid Ghamamah. Kerajaan Turki buat Masjid Ghamamah. Dan satu lagi Masjid Sayyidina Abu Bakar, kawasan tu lah. Kawasan burung merpati banyak apa tu. Kawasan tu. Itu tempat Nabi jatuhkan hukuman rejam. Mayat pun situ. Kerana beliau telah bernikah penzina yang muhsan. Keterangan, dia ni bila kena 7 batu, dia lari tau. Dia lari. Sakit lah. Dia pun tak tambat dia, dah mengaku kan. 7 batu dia lari, sakit. Puang, mau tak sakit, dibaling batu sampai mati. Lambatnya nak mati. Tak sampai ajar tak mati. Dah sakit sangat berjam-jam orang 7, sakit dia lari. Lari ni berhambat, dia berligan. Dia berligan, dia dapat satu tempat, baling batu mati. Allahu Akbar. Nak kata kesian pun tu hukum Allah. Nak keluar daripada mulut tu, kesian kat dia. Tapi tak boleh kata aku tu. Dia yang mau. Semoga Allah merahmati Sayyidina Ma'is. Nabi ada urusan luar, Nabi tak tuju batu lah, Nabi suruh sahabat lah buat. Bila dia kena batu, dia lari, sahabat ligan kot lorong-lorong, baling, jatuh mati. Bila sampai berita tu kepada Nabi, Nabi kata sepatutnya kita lepas dia. Sepatutnya bila dia lari, biar ligan lah. Kita bagi peluang untuk dia lari pergi ujung tu, dia kata aku tak zina. Boleh macam tu. Boleh tarik balik. Tapi mati ya, sahabat pun tak tahu. Sahabat ingat hukuman ni memang kena bagi ya, sehingga mati dia. Keterangan, zina merupakan perbuatan keji dan terkutuk. Ia meruntuhkan maruah, memalukan keluarga dan merosakkan keturunan. Oleh itu, jauhkan diri dari segala perkara yang boleh membawa kepada zina. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 32. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya ia adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jadi, kalau dah berzina, zina haram. Dah zina dah, ada hukum lain pula. Wajib kahwin. Kahwin cepat-cepat untuk tutup malu. Itu cara bertaubat lah, kahwin. Istighfar, bertaubat. Bila dah kahwin ni, nanti kalau kata dapat anak tu bukan anak luar nikah, sebab ni kahwin. Anak tu biasa macam anak orang lain. Dengan syarat tarikh nikah dan tarikh bersalin mestilah 6 bulan ke atas. Ukurannya lah, dari tarikh nikah, tarikh bersalin. Kena ada dokumen lah, surat sijil nikah, sijil kelahiran. Kita dia nak ukur JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, dia minta lah.
Bila kita nak buat my kid kan, surat beranak anak, dia minta memang benda tu mengikut syariat. Dia minta habis dah ni, kena putus stik buku merah tu kat mana, saya pun tak ingat lah. Kena dapat anak pula. Siapa anak besar-besar lah, lain lah presiden lah, minta macam-macam. Orang tak tahu tu, minta tu, ya, nak pastikan nak buat surat beranak tu syariat tu. Dia nak buh bin apa tu, berapa tu cek dengan doktor pun dia ambil juga, kad kecil tu. Dia temu janji dengan doktor kan. Sebab benda tu akan jadi bukti lah, kata anak ni memang anak sahtar. Jenis mengandung tak pergi cek, oh payah syarat tau. Pergilah kurang-kurang 2-3 kali, swasta ke kerajaan ke kan, temu janji dengan doktor dan tarikh tu. Dia ambil tu state ni, bukan buku tu. Buku tu adalah bahagian depan kena betul state ni. Kita nak daftar tu ada kedai-kedai betul state ni pun lebih arif lah, dia tahu lah, bawa semua benda, dia tahu hak mana kena betul state, hak mana original. Nak tengok mengandung berapa bulan. Mengandung 6 bulan tak apa, beranak keluar mai, bukan mengandung 6 bulan, usia perkahwinan 6 bulan ke atas, anak tu boleh berbin lah. Bukan anak luar nikah. Tu bahasa kasar, bukan anak haram lah, anak halal. Kalau kahwin hari ni 3 bulan ke depan beranak, tu something lah. Tu tak payah lah. Maknanya kalau dah mengandung sebulan, boleh kahwin. Ada baki 8 bulan ni. Kalau mengandung 2 bulan baru nak kahwin pun tak apa, ada baki 7 bulan lagi. Kalau mengandung 3 bulan, jangan beranak awal ya. 3 bulan ni kritikal lah. Dah mengandung 3 bulan baru nak kahwin, 3 baki berapa bulan? 6 mana? Takut dia beranak awal ya. Peramatang beranak awal je, habak ke perut tu keluar lagi ya. 6 bulan lebih baru keluar daripada tarikh perkahwinan. Dia nak cek nak tengok usia kandungan dalam usia perkahwinan. 6 bulan ni Quran mengiktiraf, walaupun hamil yang sempurna ni 9 bulan, tapi Quran kira 6 tak apa. Berdasarkan ayat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah kira wa hamluhu kandungannya, wa fisaluhu penyusuannya, 30 syahra 30 bulan. Mengandung tambah menyusu, jawapannya total dia 30 bulan. Ini matematik lah. Mengandung berapa bulan, menyusu berapa bulan, tapi jumlah semua 30 bulan. Kita ambil menyusu. Menyusu ni paling baik 2 tahun. 2 tahun tu bersamaan 24 bulan. Jadi matematik asas lah. Bila dapat 24 bulan menyusu, jumlah besar 30, mana 30 tolak 24, 30 tolak 24, dapat lah usia kandungan 6 lah. 30 tolak 24, 6 bulan. Ni kira matematik dalam Quran lah. Zaman Sayyidina Ali ada orang kahwin, lepas tu beranak. 6 bulan kemudian beranak. Orang tuduh berzina. Bawa kes tu kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata tak, dia pun tak zina. Tak tahulah dia berzina atau tak zina, tapi disuruh hukum tidak dikira berzina. Sebab ini dia kahwin, ini dia beranak 6 bulan. Orang tak macam mana? Orang selalu 9 bulan. Kata Sayyidina Ali, Allah i'tiraf. Sekiranya dia berzina, tu bab lain, tu bab haram. Perkahwinannya tu diiktiraf dalam Islam. Dia berzina tak berzina, tu dia punya pasal. Dia kahwin beranak 6 bulan lepas berkahwin. Allah mengiktiraf apa kita ni nak boleh daftar. Itu cara dia lah. Ada orang kahwin dengan orang lain, pak sanggup,
Pak sanggup berbin dengan pak sanggup tu, tak payah kita duduk siasat-siasat. Dah dia sanggup, saya tak sanggup, pak sanggup. Sama ada berkahwin dengan yang berzina ataupun berkahwin dengan orang lain. Yang terbaiknya kahwin dengan hak zina tu lah anak-anak dia. Kahwin dengan orang lain dibinkan kepada suami. Anak dibinkan kepada suami yang sah. Orang yang bersinar cahaya imannya tidak akan melakukan zina. Hanya orang yang dicabut oleh syaitan cahaya imannya sahaja yang melakukan perzinaan. Nabi kata la yazni mu'minun wa huwa la yazni zanin wa huwa mu'minun. Ada hadis la yazni zanin wa huwa mu'minun. Tak akan berzina seseorang itu jika dia ada iman. Maknanya bila berzina tu tak ada iman ke? Tak. Iman dia berkurangan. Kalau iman dia mantap, iman dia penuh, dia takkan zina. Orang yang berzina ni iman berkurangan. Nabi SAW ada menyenaraikan tanda-tanda kiamat. Antaranya ilmu diangkat, arak dan zina berleluasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menuduh orang berzina tanpa bukti yang kukuh merupakan dosa yang sangat besar. Ia dinamakan qadhaf. Islam memperketatkan syarat untuk menuduh seseorang berzina kerana tidak mahu maruah seseorang dijatuhkan dan dimalukan. Mestilah ada 4 orang saksi lelaki. Saksi mesti lelaki. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada. Arba'ah muannath. Dalam bahasa Arab, nombor dengan penjodoh bilangan dia tu berbeza. Bila sebut arba'ah, nombor betina orang panggil 4 orang saksi. Jadi saksi tu mesti lelaki ya. Kalau betina lawan jantan, nombor cara perempuan, maka saksi tu lelaki. 4 orang saksi. Jadi saksi mesti lelaki. Dipanggil al-adad yukhaliful ma'dud dalam kaedah bahasa Arab. Nombor dan penjodoh bilangan dia tu berbeza. Bi arba'ah, bukan bi arba', ada ta marbutah. Bi arba'ati syuhada. Syuhada tu saksi. Maka saksi mesti lelaki kerana nombor tu nombor penggunaan nombor yang muannas. Muannas lawan dia muzakkar. Muzakkar lelaki. Perempuan tak boleh saksi. Kena saksi lelaki. 4 orang yang saleh. Mestilah ada 4 orang saksi yang adil. Lepas tu ni pun nampak sungguh, nampak kemaluan. Maaf cakap zakar dengan farah tu nampak. Takkan ni pun nak tengok saja, takkan ni pun tak nahi mungkar. Pelik ya. Belum ada lagi dalam sejarah dunia ni 4 orang saksi nampak orang zina. Tak, orang zina pun tak pandai. Dia mesti tutup je, tutup tirai tak apalah. Mesti pandai. Takkan dia nak bagi orang tengok. Semua yang berlaku zaman Nabi ni semua mengaku. Mengaku berzina dapat tangkap. Hak tak mengaku, biar. Antara dia dengan Allah, taubat, kahwin, bina rumah tangga. Iaitu mereka yang tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil. Adapun penzina sendiri ataupun penzina sendiri yang mengaku atas kesalahannya berzina. Dalam hadis di atas, seorang lelaki dari Bani Aslam mengaku berzina. Nama penuhnya ialah Ma'is bin Malik Al-Aslami. Dia datang bertemu Rasulullah SAW ketika baginda sedang duduk di dalam Masjid Nabawi. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah berzina." Rasulullah SAW berpaling darinya, tidak melayan kata-katanya, sehingga dia mengulang pengakuan dan penyaksian ke atas dirinya sebanyak 4 kali. Barulah Rasulullah memberi perhatian kepadanya. Nabi cuba mengelak dari menjatuhkan hukuman kepadanya, kerana orang yang mengaku berzina boleh menarik semula pengakuannya itu dan bertaubat kepada Allah. Untuk memastikan pengakuan Ma'is itu, baginda bertanya, "Adakah kamu berpenyakit gila?" Beliau berkata, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi, "Boleh jadi kamu sekadar memeluk, memegang atau mencium sahaja perempuan itu?"
Ma'iz tetap mengaku berzina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah kamu sudah berkahwin?" Dia berkata, "Ya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat membawanya keluar dari masjid dan merejamnya. Dia direjam di kawasan musalla, iaitu tempat yang selalu Nabi dan para sahabat berkumpul untuk solat hari raya. Hadis terakhir bagi Qabiha begini. Lama bertahun macam mana? InsyaAllah. Syarat-syarat memotong tangan pencuri ini pun hudud juga ni. Hukum hudud. Tapi bukan curi telur ayam sebiji, curi Milo setin nak kena tangan. Dia ada syarat-syarat dia. An Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tuqta'u yadus sariq illa fi rub'i dinarin fasa'idan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri tidak dipotong melainkan pada kadar 1/4 suku lah, kita panggil suku, 1/4 dinar atau melebihinya. Saya pun tak tahu harga 1 dinar berapa. 1,000 kita buatlah, 1 dinar 1,000, antara 800 ke atas. Ada 1,000, suku dia 250. 1 tin Milo curi, Pampers ke tak kena potong. Dia kena nilai RM250 ke atas. Sianlah tangan kena potong pasal RM250. Padahal tangan ni kalau kita baik, cedera apa-apa, mahal tangan. Tangan ni boleh claim 1 jari 10 ekor unta. Di sini satu tangan ni ada 5 jari, 50 ekor unta. Kalau kita tak curi lah, adalah orang tersilap mesin ke apa kan, terkena tangan. Bukan dia buat sendirilah, kawan dia tersilap kan, dia boleh minta pampasan, boleh claim insurans. Sebelah tangan ni 50 ekor unta. 50 ekor unta bukan harga RM250. Saya pun tak tahu 50 ekor unta harga berapa. Kalau seekor 1,000, 50,000 dah. Kan? Unta bukan 1,000. Berapa ribu? 6. 7 ribu kan? Lembu korban berapa ribu? Seorang setumpuk. Setumpuk apa lah ni? 750. Tak 5,000 lebih kan? Tu lembu, unta besar ni. Sekok saja tu. Kalau sekok 7,000 kali 5, 350,000. 7 kali 5, 35. Sebelah tangan. Orang kerat ke orang, dia lah. Tu harga dia, harga asal tangan lah. Kerana dia jahat, tangan pencuri ni jahat, tak ada nilai tangan ni. Curi RM250 kena potong. Curi dia 2 orang tengok jadi dah. Tengok mata, CCTV tak boleh kira. Mata, 4 biji mata. 2 lelaki melihat. Atau perempuan campur lelaki. Perempuan dia kena 2 orang. 2 orang perempuan dan seorang lelaki. Macam tu. Kena ada lelaki juga. Keterangan sebelum dipotong tangan pencuri, hakim mestilah meneliti syarat-syaratnya terlebih dahulu. Ini orang yang mengaji jadi hakim ni panjang lagi lah perbicaraan ni. Kita mengaji serba ringkas ya. Ulama fiqh menyenaraikan 6 syarat, iaitu 3 syarat pencuri, hakim kena study dulu, dan 3 syarat barang yang dicuri. Syarat pencuri, baligh, berakal. Semua hukum macam tu. Budak bawah umur tak kena hukum. Dia cuma ditakzir lah. Rotan ke, penjara sehari 2 ke, bagi dia insaf. Dia tak kena hukum berat. Baligh, berakal, tidak dipaksa mencuri. Kalau pencuri ni dipaksa mencuri, ataupun dia memang tak ada makanan, dia terpaksa curi. Terpaksa, keadaan memaksanya, dia tak kena hukum kat tangan.
Zaman Sayyidina Umar dulu pernah berlaku tahun kemarau, setahun kebuluran. Sayyidina Umar tak kerat tangan. Pasal suasana tu orang curi pula, curi makanan. Curi makanan ni pasal nak makan lah. Curi susu ke, curi Milo, curi biskut. Curi barang kemas tu kot lah, jahat lah. Sayyidina Umar tahun kebuluran dia tak laksanakan hukum hudud. Bukan dia sporting, siapa nak curi, bukan macam tu. Kena ambil kira juga. Orang curi tak sengaja, dosa lah. Dosa, macam mana terdesak? Dan dalam fiqh pun kalau kita nak minum ayak tak ada. Kawan kita ayak banyak botol, kita minta sebotol, dia tak bagi, boleh balas. Lepas tu, tapi kena ganti dengan duit lah. Nanti bila ada duit bayar. Lempak duit, minta nak beli, tak mau jual, botol banyak, ayak banyak, boleh ambil, bayar dengan harga semasa. Terpaksa. Ni dah kaya dah. Nabi kata umat-umat dahulu dibinasakan Allah kerana bila rakyat jelata mencuri, potong tangan. Bila pemimpin-pemimpin, orang-orang besar curi, dia bertangkap tangan. Double standard. Nabi kata, aku bukan macam tu. Aku kalau anak aku, kesayangan aku, Fatimah binti Muhammad, curi, potong tangannya. Orang yang dah cukup rezeki, cukup duit dah, curi lagi, gaji besar, duit banyak, curi lagi, hak tu yang kena potong tangan. Nabi kata orang Yahudi dia cover, orang besar-besar lepas. Jerung orang panggil. Jerung terlepas, ikan bilis tangkap. Aku bukan macam tu. Aku hak besar-besar tu, dah kaya duit berlambak lah, curi pagi. Gaji besar lah, hak tu kena kerat tangan. Jadi kalau buat hukum hudud ni, rakyat ni biasanya tak kena kerat. Kebanyakannya mencuri terdesak. Duit tak ada, kerja tak ada, curi, fikir mudah curi. Jadi hakim dia kena study dulu pasal apa dia curi. Oh, ni yang ni pula gaji berbelas ribu curi lagi. Curi pula jenis curi banyak-banyak. Ni kerat tangan. Kalau dibicarakan di mahkamah lah, kalau settle luar mahkamah, dia bayar balik tak apa. Di mahkamah ni kalau dia tegah kan, bayar balik satu bab, tangan kerat sama. Bayar tangan kerat. Selesai di luar mahkamah, bayar aja, tak payah kerat. Syarat barang pula, nilai barang. Nilai barang kita kata tadi 250 ke atas, 250 ringgit. Suku dinar. Nak tahu harga tepat, kena tanya Tok Kemah. Tok Kemah tahu satu dinar berapa. Tapi satu dinar ni dia stabil lah. Daripada zaman dulu boleh beli seekor kambing untuk akikah korban. Satu dinar boleh beli kambing. Lah pun siapa ada dinar boleh beli. Dia harga dia dengan kambing. Kalau duit ni harga kambing ni dulu 500, kambing naik harga 800, 900. Duit kita tak stabil. Dinar dia stabil. Ada satu dinar boleh nak makan kambing seekor boleh. Tu untungnya menggunakan mata wang mah. Nabi ada seorang sahabat, Nabi bagi kat dia satu dinar, Nabi suruh beli seekor kambing. Nabi nak buat kenduri. Dia pandai. Dia tawar-menawar, dia beli 2 ekor kambing. Dengan satu dinar yang Nabi bagi tu, Nabi suruh beli seekor, dia beli 2. Wakil lah, wakil Nabi. Lepas tu dia balik tu, dia serba salah pula. Sebab Nabi nak seekor, lagi Nabi kata ni 2 ekor. Dia jual seekor. Dia jual dengan harga pasaran lah. Kambing mesti 1 dinar jual. Orang pun ada yang nak beli. Dia balik, dia bagi kambing kat Nabi, duit pun dia bagi. Nabi kata free lah. Tak macam ni punya cerita. Nama dia Urwah Al-Bariqi. Nabi kata pandai kambing dapat seekor, duit pun dapat. Dah dia jual tadi. Pandai Wakil macam ni tak apa. Dia punya orang hak wakil tu suka, puas hati, suka hati.
Kambing hak dia beli 2 ekor tu memang nilai 1 dinar, tapi dia pandai tawar-menawar, dia dapat 2 ekor. Dia jual sekor, bawa balik, bagi kambing dan bagi duit kat Nabi. Macam free lah, tapi bukan free. Ada cara dia. Nilai barang itu mestilah sekurang-kurangnya dengan 1/4 dinar atau menyamai nilai 1 gram emas. Kerana 1 dinar pada hari ini bersamaan lebih kurang 4 gram emas. Yang kedua, barang itu disimpan elok. Jangan ada unsur kecuaian. Barang itu disimpan elok pada tempat simpanan yang sepatutnya. Bahasa Arab dia panggil hirzul mithl. Ikut barang lah, barang ni simpan sini, simpan sini, simpan sini. Seperti lembu dicuri dari kandangnya. Lembu sekok lebih daripada RM250. Bukan lembu dicuri di atas jalan raya. Dia tak tambat. Itu bukan salah pencuri, itu salah tuan lembu. Dan kereta dicuri dari garasnya. Dah ada kunci semua. Dia pun pandai, dia pun boleh buka, dia pun boleh curi. Itu kena potong tangan. Dan barang yang dicuri bukan milik pencuri. Kalau pencuri curi barang dia sendiri, tak ada apa lah. Dia curi barang dia sendiri. Dan tiada keraguan milik bagi pencuri. Sekiranya ayah mencuri harta anak atau anak mencuri harta ayahnya, maka tidak boleh dipotong tangan ayah atau anak yang mencuri itu kerana ada keraguan padanya. Anak curi pasal ayah tak bagi duit, anak nak bayar yuran ke, ada andaian-andaian macam tu. Ayah curi harta anak, anak tak bagi nafkah ke ayah. Lagi pula harta ayah tu bila ayah mati jadi pusaka, harta tu juga harta anak. Harta anak pun kalau mati dapat kapak. Jadi curi dalam family ni berdosa tak sampai tahap potong tangan. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 38, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Maksudnya pencuri lelaki dan pencuri wanita. Curi Allah sebut lelaki dulu. Kalau zina Allah sebut perempuan dulu. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Betul. Curi, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Kata ulama tafsir, kalau zina tu Allah sebut perempuan, sebab perempuan penyebab. Kalau perempuan tak mau, macam mana nak berlaku zina? Perempuan tak mau tak jadi. Perempuan tu punya pasal. Kebanyakannya macam itulah. Perempuan tu yang merelakan. Naik motor dua-dua mula tak peluk, perempuan tu pergi peluk. Berat sikit peluk. Peluk apa? Jadi kesalahan dua-dua, tapi salah tu dilebihkan kepada perempuan. Terkejut apa-apa kan dia pergi peluk lelaki tu. Gatal. Pegang tangan. Lelaki tak berani nak pegang tangan perempuan. Kalau perempuan tak bagi, ni perempuan ni biar. Dia pergi pegang tangan lelaki tu. Itu yang jadi zina. Adapun curi, lelaki cekap, perempuan tak cekap. Perempuan kerak kantoi, lelaki pro. Pencuri banyaknya lelaki. Perempuan dia tak pandai curi. Curi ya kena tangkap. Lelaki ni, geng-geng curi ni banyak lelaki. Tapi tak tahu lah ni skamer. Curi cara tu. Perempuan kan lelaki tak tahu. Banyaknya berlakon perempuan tapi lelaki. Mengaku saya ibu tunggal lah apalah. Tu jaga lelaki tu. Bapa tunggal tu bukan ibu tunggal. Minta RM10 nak beli susu. Pandai tu. Dia kalau guna WhatsApp tu, dia guna nombor dia lah, dia mengaku orang lain. Lah ni pandai lagi guna Telegram. Telegram memang dia guna nombor kawan kita betul. Muka kawan kita, nombor kawan kita. Jaga-jaga saya kerak kena.
Tapi saya main dulu, tanya nak minta 3,000 dah, sikit. Tak minta 30,000. Sikit sangat tu tak cukup. Dia guna nama orang, muka orang, memang nombor tu lah. Tu kalau dia chat guna Telegram, boleh ambil. Heran, cerdik semua. Kalau WhatsApp ni dia nombor lain, dia mengaku je, saya ni ustaz sekian-sekian. Ni nombor lain ni. Handphone rosak ni pinjam handphone kawan lah apa. Tu WhatsApp Kalau pandai lagi guna Telegram. Guna Telegram memang nombor orang tu muka orang. Ada seorang cikgu tu pergi Uzbek dengan saya, kaya, tiba-tiba nak berhutang, pelik juga. Orang lain lah, kita kena telefon dia kata Haidar lah. Tapi macam mana nombor cikgu dia pun tak tahu macam mana boleh jadi. Muka dia, nombor dia, hebat minta hutang. Kadang-kadang saya ni kalau nak tahu ni orang tak kenal. Ustaz Abu panggil saya, Abu Hazim kan, Ustaz Abu tak kenal aku. Ustaz Hazim nampak sangat. Kalau orang kenal, dia tahu nama betul tau. Mula-mula lagi Ustaz Abu ni, lepas tu buat kenal. Kita kan kawan ngaji sekali. Dia mengaku orang ngaji sekali, aku bukan nama Abu. Dia jumpa kod buku ni Abu Hazim ke, dia tengok dalam Facebook kan. Tu nama pena. Allah silap rakaman lagi. Skamer dapat, bukan nama dia tu. Nama dia lain. Baik, tak apa. Penutup. Habis dan Allah, pencegahan dari mencuri datang daripada Allah. Bila potong tangan, orang tak berani curi. Orang takut. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Penutup. Al-Hafiz Al-Munziri berkata, aku mengakhiri kitab ini dengan hadis yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari sebagai hadis terakhir di dalam kitab sahihnya. Hadis ni hadis tentang zikir. Bukan Imam Bukhari je, banyak ulama-ulama hadis mereka akan tutup kitab dengan hadis di bawah, iaitu hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman. Sama-sama kita sebut. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis penutup. Banyak kita hadis tutup. Apa guna ilmu banyak, mengaji banyak, akhirat nanti bila timbang tak ada apa, tak berat kebaikan. Maka ilmu penting, mengaji penting, zikir lebih penting, amalan banyakkan bertasbih. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Di kitab-kitab hadis ni dia mula dengan niat, innamal a'malu binniat, supaya mengaji ikhlas, dan ditutup dengan tasbih. Tasbih tu amalan. Satu paling penting, ikhlas dan melakukan amal soleh. Berapa kali nak baca subhanallah bihamdihi ni? Berapa kali pun tak apa. Dia pemberat timbangan kita. Kok timbang tak cukup, ini dia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi penghujung kitab dipesan satu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimah, makna dua zikir, dua tasbih yang ringan di atas lidah. Tak payah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Senang sebut. Tak berbelit-belit dah. Ringan di atas lidah. Walaupun ringan, tapi dia berat pada timbangan, mizan nanti, timbang. Dan disukai Tuhan
yang Maha Pemurah. Allah suka dengar ni. Dua kalimah itu ialah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Duduk saja-saja sebutlah. Kalau saja-saja tak ni, dia kena pegang tasbih, pegang jadi. Bila pegang, kita nak perhabis satu pusingan 100 dapat. Duduk saja-saja lupa pegang tasbih. Nama pun tasbih. Tasbih paling baik ni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Imam Al-Munziri berkata, kitab ini telah disalin oleh Naim bin Muhammad, anak muridnya. Dia cakap hadis ni perlu anak murid tulis. Ulama-ulama dulu banyak yang tak mengarang, cakap anak murid tulis. Jadi kitab. Macam kuliah Tok Guru ni Aziz kan. Orang buat buku tafsir ni dia kan dan tulis. Orang edit balik lah bahasa dia tu, bagi sesuai dengan bahasa buku. Jadi buku, jadi kitab. Hasil pengajian direkod, disalin balik. Macam tu. Asal kitab ni bukan Imam Munziri yang tulis. Dia kata aku tak tulis, anak muridku yang catat hasil pengajian. Nama anak murid dia Naim bin Muhammad. Pada tahun 814 Hijriah. Semoga Allah merahmati. Ni doa amin. Doa daripada Al-Munziri. Semoga Allah merahmati sesiapa yang membaca kitab ini dan mendoakan kepada penulisnya dengan rahmat. Aku doakan pembaca rahmat, pembaca pun doakan kepada penulis rahmat, juga kepada sekalian muslimin dan muslimat. Habis dah. Di belakang ni saya ada masukkan sanad lah. Pasal kitab 40 hadis tentang hukum fiqah ni tak lari daripada hadis riwayat Bukhari atau Muslim. Sahihain dia panggil, dua kitab sahih. Hadis sahih ni banyak, bukan mesti dalam Sahih Bukhari Muslim ni, ada banyak lagi kitab-kitab yang lain. Jadi oleh kerana dalam ni semua riwayat Bukhari Muslim, maka saya letak di sini sanad. Yang pertama kitab sanad kitab Sahih Bukhari, dan yang kedua sanad kitab Sahih Muslim. Panjanglah nama di situ. Sanad ni saya terima daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki rahimahullah. Tuan-tuan baca sendirilah nama-nama tu. Akhirnya sampailah, kalau Sahih Bukhari sampai kepada yang ke-15, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Ahnaf Al-Ja'fi Al-Bukhari rahimahullah. Antara saya dengan Imam Bukhari 15 awal. Tuan-tuan jadi 16 macam tu lah. Tengok Sahih Muslim pula, serupa juga, terima daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, sehingga sampai kepada Imam Muslim yang ke-19, Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Imam Bukhari ni orang Uzbekistan, Imam Muslim dia anak murid Imam Bukhari. Imam Muslim ni orang Iran. Bukhari Uzbekistan, Muslim Iran. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati kedua-dua mereka, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sanad ni penting. Sanad ni penting. Kamu mengaji daripada siapa? Mengaji dengan berguru, bukan baca sendiri. Itu mana sanad. Tanpa sanad, orang pandai cakap, dia akan goreng, dia akan cakap apa saja yang dia nak cakap. Dia tak jaga percakapan. Itu kata Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, dia berkata al-isnadu minad din. Sanad ni sebahagian daripada agama. Agama ni bukan tutup aurat, bukan sembahyang puasa saja. Mengaji berguru tu dan faham apa yang guru ajar. Bukan ambil sanad tu, kan faham. Memahami isi kandungan, cara penyampaian, maksud hadis, itu semua panggil sanad. Sanad sebahagian dari agama. Tak lengkap agama kalau tak ada sanad. Tanpa sanad, laulal isnad laqala man sya' ma sya'. Tanpa sanad orang cakap
Macam tu. Main cakap suka hati. Kita cakap apa yang kita mengaji. Kita cakap apa yang ada dalam kitab yang sahih, yang kita yakin. Bukan boleh cakap semua. Baik. Jadi habis dekat tu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ijazahkan kepada semua tuan-tuan dan perempuan. Kalau sanad ni tuan-tuan letaklah nama atas tu nama kita lah, mengaji dengan Zamri bin Hashim, Abu Hazim kunyahnya, Ad-Dimashqi kelulusannya, Asy-Syafi'i mazhabnya. Jadi kalau 15 jadi 16 lah nombor, macam tu lah. Saya ijazahkan ajastukum jami'an. Tuan-tuan kata terima. Terima. Jadi ini satu ijazah sanad ni satu bukti kita depan Allah. Ini dia guru-guru kita. Dan dalam senarai guru-guru tu memang kekasih-kekasih Allah. Ulama-ulama hadis. Saya baca ya, mereka ni semua tok-tok guru hadis. Di mana Nabi janjikan guru-guru hadis ini, naddarallahu imra'an, Allah akan menserikan wajah mereka di akhirat nanti. Kerana mereka dengar kata-kata aku, mereka faham, mereka sampaikan kepada anak-anak murid mereka. Semua ni nama-nama ya, kalau tengok ni semua hebat-hebat ni. Semua mengarang kitab yang banyak, semua yang semayang banyak, zikir banyak, selawat banyak. Jadi kita duduk dalam kapal ni lah. Ni pun nakhoda kita. Itu pentingnya sanad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Untuk kitab yang akan datang nanti saya bincang dengan Abang Wan dulu. Kemudian ada saya hantar iklan tak cetak, hantar dalam grup-grup WhatsApp. 6 orang pelajar Mahat Taujih akan sambung belajar di Turki. Untuk perbelanjaan awal lah, seorang 3,000 untuk penerbangan dan pendaftaran saja. Adapun makan, minum, pakaian semua waris mereka tanggung lah. Kita nak bantu, nak meringankan. Ada orang tanya buat sikit sangat. Terus kita untuk kos penerbangan, tiket, bagi mereka sampai sana je lah. Hak lain tu mak ayah mereka tanggung. Ada saya iklankan, bolehlah menderma sama ada melalui akaun bank ataupun nak kumpul karya. Anak karya kita apa dah? Anak Permat tu. Anak karya kita Syahmi. Anak Pak Londin, cucu Pak Londin. Cucu Pak Londin, Syahmi Muhammad. Jadi supportlah. Bantulah, mudah-mudahan balik nanti jadi orang yang bermanfaat insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya teringat macam saya nak pergi Syria dulu 20 tahun yang lalu. Kenangan lah kan. Orang kampung bagus pakat buat kutipan apa semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.